Bolehkah gout sembuh secara permanen? Apa yang saya pegang ialah gout ni adalah penyakit yang tidak boleh sembuh, tetapi boleh diuruskan simptom. Tetapi apa yang saya boleh bagi tahu ialah apa yang dikeluarkan oleh National Institute of Health, yang mana ia adalah salah satu badan di bawah US Department of Health and Human Resource. Ini badan yang reputable tau. Apa yang dibagi tahu, anda kena tengok ni, dengar ni Ni, gout adalah sejenis masalah yang disebabkan oleh inflamasi, tapi masalah inflamasi dan masalah berlakunya kristal di kat bahagian sendi ni boleh di-reverse dengan proper treatment, yang mana National Institute of Health ni dia mencadangkan yang gout adalah penyakit yang boleh disembuhkan. Jadi nak tahu tentang macam mana nak sembuhkan masalah gout ni, tengok video ni sampai habis. Hai, saya Amin Kaburudin dari channel Gout Healing, dan dalam channel ni saya bantu anda untuk kenal punca-punca gout, macam mana nak atasi masalah gout menggunakan produk semula jadi, berkesan dan juga selamat. Kalau anda first time tengok video ni, pastikan anda klik butang subscribe, klik butang notification supaya anda dapat lagi banyak video-video tentang gout akan datang, dan komen saya dah subscribe. Jadi, untuk menyokong statement yang dikeluarkan oleh National Institute of Health ni, saya nak bagi tahu ada dua punca utama yang menyebabkan anda kena gout. Of course lah, ada daripada makanan, stres, penyakit, keturunan dan sebagainya. Tapi ada dua benda yang berlaku. Yang pertama ialah asid urik yang tinggi. Itu menyebabkan anda terkena gout. Yang kedua ialah berlakunya inflamasi. Bila dah jadi kristal dekat kita punya sendi tu, dia jadi tajam, dicocok kita punya sendi, salur darah, daging, otot tu, berlaku inflamasi. Jadi bengkak dan rasa sakit. So, kita tengok macam mana nak selesaikan masalah asid urik yang tinggi dulu. Kita terkena asid urik yang tinggi oleh beberapa faktor. Yang pertama contohnya faktor umur dan jantina. Orang lelaki 30 ke 50 tahun lebih terdedah kepada masalah gout. Orang perempuan pula bila mana mereka sudah melewati tempoh menopause, dia akan mudah terkena asid urik yang tinggi. Kemudian daripada faktor pengambilan makanan. Makanan yang ada tinggi purin, sedap kan, makan daging, makan organ, makan ikan selayar, makan ikan bilis, makan macam-macam lah benda yang ada tinggi purin ni, lepas tu ditukar menjadi asid urik yang lebih tinggi daripada normal, menyebabkan berlaku introduction of kita panggil kristal di bahagian sendi kita. Jadi apa cara nak selesaikan masalah uric acid yang tinggi? Yang pertama, anda kena selesaikan masalah pembuangan purin dulu. Pembuangan purin. Purin ni benda yang kita tak nak. So macam mana nak buang? So bila kita makan, kita kena pastikan usus kita berada dalam keadaan sihat. Antara apa yang saya boleh amalkan bagi tahu anda supaya anda boleh amal ialah amalkan herba daripada daun sena. Daun sena ni dia memang popular untuk lawas, tapi awas kena pilih daun sena yang tinggi kualiti dan selamat. Berlaku proses orang kata lawas tu, buang najis. Jadi bila makanan masuk, dia boleh ambil zat-zat yang penting, yang bagus, dan dia boleh buang zat-zat yang tak bagus. Yang kedua, bila dah masuk dalam tubuh, apa kita nak buat? Kita kena bakar asid urik yang berlebihan tu. Macam mana cara dia? Kena amalkan B-kompleks yang berkualiti, B-kompleks yang seimbang. Banyak B-kompleks kat pasaran tapi kandungan dia tidak cukup seimbang. Dan penyerapan dia, ada bahan-bahan dalam B-kompleks ni yang sangat kualiti tapi penyerapan dia tak bagus. Jadi awas, kena pilih B-kompleks yang bagus supaya boleh bakar asid urik yang berlebihan. Yang ketiga, amalkan herba alfalfa, sebab dia akan bantu untuk rendahkan tahap asid urik dalam tubuh anda. Dan yang keempat, ada satu lagi, iaitu anda kena ambil satu bahan ni, nama dia polyphenol ataupun kita panggil resveratrol, yang mana diekstrak daripada buah beri. Kerja dia adalah untuk mengurangkan penukaran purin kepada asid urik. Jadi kalau kita masuk tapi dia buang, dibakar tapi dia tak tukar kepada asid urik, itu lebih baik kan? Jadi tak tinggilah kita punya asid urik tu. Itu yang pertama. Okey. Bahagian yang kedua ialah anda kena selesaikan masalah inflamasi, masalah radang, bengkak, sakit ni. So apa yang anda boleh amal, ada banyak makanan-makanan yang bersifat anti-inflammatory ataupun anti-inflamasi. Contoh yang paling famous, yang baru untuk sendi dan bagus untuk inflamasi,
ialah omega 3. Bila anda ambil omega 3, kita panggil minyak ikan lah, paling senang. Minyak ikan, dia akan bantu untuk lawan bengkak. Macam mana? Salah satu cara dia ialah dalam omega 3, dia ada bahan yang boleh mengurangkan enzim, yang mana dalam tubuh kita, enzim tu kerja dia adalah untuk bantu bengkak, untuk promote inflammation. Jadi bila kita ambil omega 3, bahan tu akan bantu untuk kurangkan. Bila kurang, jadi walaupun kita makan benda-benda yang boleh trigger masalah gout ni, dia akan jadi kurang. Bengkak tu kurang, jadi tak bengkak. Jadi kena amalkan omega 3. Lepas tu omega 3 ni baguslah untuk bakar lemak, bakar kolesterol yang menjadi punca juga kepada masalah gout ni. Lepas tu dalam omega 3 ni, dia akan bantu untuk kurangkan enzim leptin. Enzim leptin ni apa bagus dia? Leptin ni bila enzim tu tinggi dalam tubuh kita, kita rasa nak makan benda-benda ni. Contohnya macam nak makan burger, nak makan benda bergoreng, nak makan benda manis. Kita rasa crave kepada makanan-makanan yang boleh menyebabkan kita terkena gout. Lepas tu untuk anti-inflammatory ni, contoh yang bagus juga, makanan kesihatan ataupun vitamin yang bagus, ialah yang saya sebut tadi juga, kita panggil resveratrol. Resveratrol ni, tak tahu tak apa kajian dia? Kajian yang dibuat oleh satu syarikat yang sangat reputable dalam penghasilan vitamin semula jadi ni. Apa yang dikaji? Dikaji ada satu golongan yang mana dia ambil resveratrol ni, lepas tu dia makan burger. Dia makan burger, dia boleh tengok graf inflamasi dalam tubuh. Maksudnya kita punya urat-urat, otot-otot ni, salur darah ni, dia jadi merah. Dia boleh check tau, dia boleh check. Bila ambil resveratrol ni, inflamasi tu tak ada. Berbanding dengan orang yang makan burger, ni burger kan, daging yang fast food ni, dia tak makan, dia tak ambil resveratrol ni, graf inflamasi dia nampak naik dengan drastik. Jadi itu saya rasa anda pun faham, kalau kadang kita makan pun tak dikawal, tetapi kalau kita ada something yang kita amalkan supaya membantu untuk tahan ataupun elak inflamasi daripada berlaku dekat sendi-sendi kita, jadi insya-Allah kita panggil simptom-simptom gout ni kita boleh elakkan, kita boleh tahan daripada berlaku dan daripada kita rasa sakit, bengkak dan simptom-simptom lain lah. Jadi apa yang saya boleh bagi tahu ialah kalau anda berminat nak elak daripada simptom gout anda, bengkak, sakit, asid urik tinggi ni berlarutan, anda boleh cuba 2 jenis produk ataupun 3 jenis produk yang saya kongsikan ni dengan cara anda klik link di bawah dan saya akan kongsikan kepada anda. Jadi selamat orang kata menghadapi, berperang dengan masalah ataupun simptom gout. InsyaAllah, setiap penyakit ada penawarnya. Itu saja.